Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua yang beri kesempatan pada saya untuk turut membahaskan belanjawan negara tahun 2012 yang telah pun dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga selaku Menteri Keuangan. Cuma ingin saya merakamkan sedikit kekecewaan saya dalam perbahasan ini kerana sehingga hari ini hari keempat kita berbahas tentang belanjawan negara kita yang sepatutnya kita boleh berbahas dengan secara yang lebih baik dengan membuat rujukan-rujukan kepada perkara-perkara itu, tentu khususnya berkaitan dengan perbelanjaan negara kita untuk tahun 2010 melalui pembentangan laporan audit yang sepatutnya dibentangkan kepada kita sejak daripada hari pembentangan belanjawan ini. Tetapi sehingga sekarang hari keempat kita berbahas, kita tidak boleh dapat merujuk kepada laporan audit tentang pengurusan dan perjalanan perbelanjaan keuangan negara untuk tahun 2010. Sebaliknya pada semalam dan hari ini dibentangkan kepada kita, diberikan kepada kita buku ucapan Menteri Keuangan tentang bajet. Saya ingat buku ni tak bagi, tak apa dah. Kita dapat dah yang photostat hari itu yang boleh kita rujuk tentang ucapan yang telah pun dibaca, yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi ditunjuk gambar dia dan sebagainya. Tapi saya nak katakan bahawa yang kita minta bukan buku ini, yang kita minta ialah buku laporan audit, laporan audit. Jadi saya tidak tahu di mana kesilapan sehingga menyebabkan pada hari keempat perbahasan kita ini kita masih belum dibekalkan dengan laporan audit. Jadi saya merakamkan satu kekecewaan yang amat sangat. Parlimen gagal untuk mengemukakan laporan audit pada kali ini. Dan saya tidak tahu apakah pendirian Padang Besar selaku pengurusi PAC yang sepatutnya lebih awal, selaku pengurusi yang punya integriti yang tinggi, sepatutnya lebih awal daripada kami untuk membuat satu kenyataan yang lebih ke hadapan, meminta balik pulau bangun yang meminta supaya laporan audit ini perlu dikemukakan. Tetapi sehingga hari ini kita masih belum dapat laporan audit yang sepatutnya menjadi rujukan kita tentang perbahasan belanjawan ini, supaya nak pastikan bahawa perbelanjaan kita ini biarlah perbelanjaan yang dibelanjakan secara yang lebih berhemah berbanding dengan perbelanjaan sebelum ini. Ya, sedikit ya, Pak Sena. Saya rasa benda ni bukan perkara kecil, perkara yang serius, kerana dia merujukkan kepada satu tanggungjawab statutory, tanggungjawab berkanun oleh Auditor General, dan tanggungjawab beliau untuk menyediakan semua itu ialah tanggungjawab yang berat. Implikasi untuk tidak menyiapkan mengikut seperti peraturannya itu satu implikasi besar. Jadi saya rasa bersetuju dengan saya Pokok Sena bahawa kegagalan untuk mengadakan laporan audit di Dewan Yang Mulia ini bagi saya mencemarkan sedikit sebanyak perbahasan kita, kerana kita mahu satu bahasan yang tepat, yang efektif. Jadi saya rasa laporan audit itu satu perkara yang amat penting, dan setuju dengan saya bahawa kita perlu mengusulkan dan mencadangkan kepada Dewan, mungkin kepada Datuk Speaker, untuk mengambil tindak satu ketetapan untuk perkara ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya bersetuju amat sangat. Sebab itu saya sebut daripada awal rakaman kekecewaan saya terhadap perjalanan perbahasan kita sehingga hari ini. Parlimen, saya katakan bahawa dalam konteks ini Parlimen gagal mengemukakan kepada kita yang sepatutnya menjadi tanggungjawab pihak Parlimen, pihak Speaker untuk membentangkan. Tapi saya tidaklah nak mengatakan bahawa Parlimen itu yang bersalah. Mungkin laporan itu belum sampai kepada mereka. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa pihak Parlimen, khususnya pihak Speaker, perlu membuat satu penyiasatan, perlu membuat satu ketegasan untuk mencari kenapa punca-punca kenapa laporan audit itu masih belum dibekalkan. Saya telah dipahamkan oleh rakan saya daripada Sungai Petani bahawa mengikut laporan daripada Jabatan Audit Negara bahawa mereka telah menyiapkan laporan audit itu lebih awal daripada yang sebelum ini, yang biasa. Tetapi
bila diberitahu bahawa kami belum mendapat laporan audit, mereka agak terkejut. Jadi saya tidak tahu apakah laporan audit itu terlebih dahulu nak diperhalusi pula oleh Menteri Keuangan untuk nak memadam ketirisan-ketirisan yang telah pun ditunjukkan oleh laporan audit sebelum ini. Jadi saya katakan bahawa tanggungjawab laporan ketua audit ialah audit itu, laporan itu dikemukakan kepada parlimen, bukan dikemukakan kepada Menteri Keuangan ataupun kepada mana-mana menteri. Jadi saya minta supaya pihak parlimen, khususnya pihak speaker, untuk mengambil tanggungjawab ini. Dan di samping itu saya juga minta supaya Padang Besar sebagai pengurusi PAC yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini untuk menjaga integriti parlimen ini sendiri. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, saya lihat bahawa sebelum daripada belanjawan itu, laporan menggambarkan dan digambarkan bahawa pengharapan masyarakat dan rakyat kepada belanjawan itu sendiri, dan juga harapan itu didorong oleh kenyataan-kenyataan yang telah pun dibuat terlebih dahulu oleh kerajaan tentang bagaimana rupa bentuk belanjawan itu. Antaranya ialah kononnya belanjawan ini ialah belanjawan ada satu mekanisme melalui penubuhan makmal NKRA, iaitu untuk nak mengurangkan beban kos sara hidup. Ini yang digambarkan. Jadi sudah tentulah bahawa harapan rakyatnya dalam keadaan tekanan hidup yang begitu tinggi, maka mereka mengharapkan bahawa satu belanjawan yang benar-benar boleh meringankan beban kos sara hidup seperti mana yang dinyatakan oleh pihak kerajaan. Kerana kerajaan telah pun membentuk satu lagi NKRA, iaitu NKRA yang berkaitan dengan nak mengurangkan beban kos sara hidup hingga ada satu makmal dan sebagainya. Tetapi bila dikemukakan belanjawan ini, saya tidak dapat melihat di manakah unsur-unsur ataupun elemen-elemen tertentu dalam belanjawan ini yang betul-betul boleh mengurangkan beban kos sara hidup. Sebab dia umpamanya begini, beban itu terlalu tinggi di atas bahu kita ni, beban. Maknanya kita pikul beras 50 kilo, umpamanya 50 kilo. Kita tak larat, letih, tak larat, membongkok. Tiba-tiba kita buang 2 kilo. Adakah dengan buang 2 kilo itu maka kita boleh berdiri tegak bersama dengan berat 48 kilo? Sudah tentu tak mampu untuk nak berdiri tegak kerana beratnya yang hanya dikurangkan pada 2 kilo. Jadi begitulah juga bagi saya bahawa dengan pengumuman-pengumuman yang digambarkan nak mengurangkan beban kos sara hidup itu berasaskan kepada pemberian-pemberian one off yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan dalam pembentangan belanjawan baru-baru ini. Saya taklah mengatakan bahawa tak perlu beri one off itu, boleh beri, tetapi dia tidak menggambarkan bahawa peruntukan pemberian one off itu betul-betul merupakan kaedah yang direkomendkan oleh makmal NKRA, tak mengurangkan beban kos sara hidup ini yang betul-betul boleh mengurangkan beban kos sara hidup. Contoh saya katakan umpamanya bila diberikan RM500 untuk untuk orang yang berpendapatan 3,000. Berapa duit sangat? RM1.33 duit sehari. RM1.33 duit sehari nak kurangkan beban kos sara hidup. Ikan temenung Sungai Tani berapa? RM9 ikan temenung. Menengung dan termenung. Menengung dan termenung. Jadi saya nak katakan bahawa RM1.3/3 duit. RM1.3/3 duit ni, takkan RM1.3/3 duit peruntukan satu hari daripada kerajaan boleh meringankan beban kos sara hidup. Dan itu pula saya bersetuju dengan Kijang tadi yang menyebut bahawa nak dapat ini kena daftar dengan lembaga hasil dalam negeri. Ya, kalau nak daftar dengan lembaga hasil dalam negeri, sudah tentulah orang yang mempunyai rekod, yang pernah dapat borang cukai. Kalau orang kampung, borang cukai pun tak boleh tengok. Tak boleh tengok macam mana nama mereka nak direkodkan, nak didaftar di dalam lembaga hasil dalam negeri. Kerana mereka selama ini bukan masuk dalam asnaf yang layak dicukaikan, dan mereka sendiri pun tak pernah tengok borang cukai. Jadi saya tidak tahu apakah akhirnya akan jadi macam beras subuh. Sampai hari ini beras subuh masih belum dapat dilaksanakan kerana masalah-masalah mekanisme tadi. Ya, sikit ya Pokok Senar. Kebetulan saya jarang tengok RTM. Semalam saya balik, kebetulan program namanya Dialog, program mengenai Timbalan Menteri Kewangan kedua Tambun dengan Saudara Syed Munawal mengenai pencamanan bajet.
nak di mekanisme dan sebagainya. Ini soalan boleh betulkan ATM kalau saya cakap benda ni salah. Selepas soal jawab melalui Facebook dan sebagainya, telefon. Saya orang pencen, saya gaji sekian-sekian, RM500, macam kat mana nak dapat, lebih kurang macam tu. Menteri jawab, kita dalam bulan 1 baru kita akan berjumpa dan kita akan fikir macam nak selaraskan. Jadi orang kampung dia tanya soalan-soalan yang praktikal, kat mana nak ambil, bila nak ambil. Jadi antara yang saya ingat semalam saya tengok, kebetulan saya tengok sampai habis, kita akan isytiharkan dalam masa-masa akan datang. Jadi benda yang diisytiharkan ni sebenarnya, kalau betul dengan lab yang dibuat, saya rasa bukan satu perancangan yang lengkap. Itu yang menteri cakap, mohon dia kena jelaskan. Ya, sebab itu saya katakan bahawa komen saya daripada awal bahawa bajet ini dia terhasil daripada satu perencanaan yang teliti, tapi dia lebih didorong kerana nak berlawan dengan bajet yang telah dikemukakan oleh Pakatan Rakyat supaya dilihat bahawa bajet ini lebih baik daripada pemberiannya, lebih baik daripada Pakatan Rakyat. Jadi sebab itu saya nak balik kepada persoalan pokok sena bak lawak ni. Saya nak balik kepada persoalan asas yang saya katakan tadi bahawa pemberian yang diberikan itu tidak dapat menyelesaikan persoalan beban kos sara hidup seperti yang digambarkan bahawa belanjawan ni kita nak kurangkan beban kos sara hidup. Tak beban. Saya katakan tadi macam RM1.33 duit. Kemudian diberikan sebanyak 3,000 kepada bekas polis lama ni, polis Bukit Kepong dan sebagainya. 3,000, RM8.30. Pokok sena ada bayar cukai lawak kah? Dia lebih banyak sikit daripada gaji jaga store tu. RM8.33 duit. RM8.33 duit kepada polis Bukit Kepong dulu ni. Kita nak bagi jasa mereka yang sangat berharga yang perlu kita korbankan. Kemudian begitu juga RM100 kepada penuntut sekolah, budak sekolah. Saya percayalah bahawa 1 Januari penggal pertama ni akan digambarlah bahawa menteri pergi bagi duit RM100 dan sebagainya. Yalah, 2/7 duit kahwin RM200 kepada kalau banding dengan gaji Mak Sabu di Lembaga Pulau Pinang memang tak boleh. 5/5 duit. Jadi saya nak katakan saya bukan nak mengatakan bahawa tak boleh bagi pada rakyat, tetapi tak menggambarkan bahawa belanjawan itu betul-betul belanjawan yang nak meringankan beban kos sara hidup. Sebab itu saya lihat umpamanya penghargaan kepada bekas tentera, hanya disebut bekas tentera khususnya bagi mereka yang berkhidmat tidak melebihi 21 tahun. Maknanya tak melayakkan untuk mereka itu sebagai mendapat pencen. Jadi hanya diberi dalam bentuk latihan, dalam bentuk latihan. Nak latih mereka untuk nak bekerja masuk dalam sektor awam atau sektor swasta. Kalau yang masih muda tak boleh, yang dah tua apa mereka dapat? Sedangkan saya nak mendapatkan satu penjelasan daripada pihak kementerian bahawa ada janji yang telah pun dibuat oleh pihak Timbalan Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri Pertahanan yang menjanjikan bahawa akan ada satu pemberian pension ataupun allowance untuk 300,000 bekas-bekas tentera yang tidak yang berkhidmat tidak melebihi daripada 21 tahun selepas daripada pembentangan dan kelulusan rang undang-undang veteran 2011. Ini disebut beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya melihat bahawa daripada pembentangan rang undang-undang yang telah diluluskan, rang undang-undang veteran ini tak pun nak memperlihatkan bahawa ada satu komitmen dan kesungguhan ke arah untuk pembayaran pension kepada bekas-bekas tentera ini, yang kalau ikut Menteri Keuangan kata 175,000, tetapi ikut Timbalan Menteri Pertahanan kata 300,000. Jadi saya katakan bahawa ini yang sepatutnya dilihat oleh pihak kerajaan, dan saya menuntut supaya kerajaan harus memikirkan bagaimana pension untuk mereka-mereka ini. Sebab itu perlu dilihat. Maknanya mungkin selepas ini tak perlu ada dia punya skim kota nak kena berkhidmat 21 tahun baru boleh dapat pension. Jadi kalau yang berkhidmat 19 tahun, lama tu cari tiba-tiba dia tak dapat pension. Nanyalah dia. Dalam keadaan dia dah umur tua, nak pergi kursus apa lagi, nak buat latihan apa lagi, nak masuk sektor swasta. Mana yang lebih baik? Nak makan. Nak bagi pension dengan one off kah ataupun memuja-muja komunis sebagai wiranegara?
maknanya orang yang Bukit Kepung nak diberikan hanya takat RM3,000, RM8, 3 kupang 3 duit, malulah. Itu pun mujuk Mak Sabu sebut. Kalau Mak Sabu tak sebut, haram sekepiang tak dapat. Haram sekepiang tak dapat. Jadi sebab itu saya minta daripada pihak kerajaan untuk melihat persoalan ini. Sebab saya katakan bahawa umpamanya diumum bahawa pelepasan cukai untuk pemilik teksi persendirian dan juga bayaran tertentu untuk nak melupus dan sebagainya, teksi persendirian. Saya nak katakan bahawa sebahagian besar pemandu teksi itu adalah bekas tentera. Tetapi tidak ramai yang memiliki teksi persendirian. Kebanyakan mereka adalah pemandu kepada syarikat teksi. Jadi sudah tentulah bahawa mereka ini tidak akan mendapat apa-apa habat. Jumlah pemilik permit persendirian ini terlalu kecil. Sebab itu kita menuntut supaya permit teksi ini hendaklah diberikan kepada pemandu-pemandu teksi secara pemilik permit persendirian. Dan ini yang kita minta supaya, dan kita ingin komitmen Pakatan Rakyat bahawa kalau kita memerintah bahawa sistem yang ada sekarang ni akan dikaji semula dan akan diutamakan kepada pemandu-pemandu teksi ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa saya sangat kecewa bahawa tak ada peruntukan untuk bekas tentera secara yang serius, dan bekas tentera yang memandu teksi pun tak dapat apa kerana mereka hanya bekerja kepada syarikat teksi. Kemudian Datuk Speaker, jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa pemberian-pemberian itu yang akhirnya dengan perkembangan ekonomi yang ada ini, akhirnya bahawa beban itu akan makin bertambah. Hari ini selepas pembentangan belanjawan berapa hari saja, masalah keluh kesah dari kalangan masyarakat kita kenaikan harga barang. Dan kerajaan sendiri pun tidak ada satu jaminan bahawa 2012 harga minyak tidak akan dinaikkan. Tidak ada satu jaminan harga minyak tidak akan dinaikkan. Bermakna bahawa dengan perkembangan ekonomi yang ada ini, berkemungkinan bahawa harga minyak akan melambung dan akan menyebabkan kita terpaksa menampung perbelanjaan lebih. Dan kerajaan saya lihat bahawa akhirnya akan menyebabkan mereka mengurangkan subsidi kepada barang-barang yang menjadi keperluan kepada rakyat untuk cover pemberian one off tadi ini, untuk cover pemberian one off. Jadi sebab itu saya nak mengingatkan baik pegawai kerajaan, baik siapa sekalipun, di sebalik umpan itu ada mata kail yang sangat berbisa. Di sebalik umpan bagi kita pergi mengail, pergi memancing, bagi umpan elok-elok, tapi di sebalik umpan itu ada mata kail yang sangat berbisa. Kena mata Yang kail umpan tu yang bayang-bayang tu lah. kena mata kail tu sekarang ni ni dia lehak kena builan. Isang bawa naik atas bot tu, nak bawa keluar mata kail daripada isang tu, punya seksa ikan tu, bawa balik rumah, kena bersiang pula. Inilah dia nasib yang akan dihadapi oleh rakyat dalam negara kita daripada belanjawan negara yang dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Kemudian saya juga melihat bahawa tidak ada satu secara yang serius pihak kerajaan untuk nak melihat persoalan penambahan pendapatan kepada negara kita ini. Dan yang menyebabkan akhirnya bahawa bila kita berhadapan dengan defisit yang tak dapat diatasi ini, cara mudah kerajaan mengambil pendekatan nak mengurangkan defisit, iaitu kurangkan subsidi. Nak mengurangkan defisit, GST, gasak sampai terlentang. Yang gasak tu kerajaan, yang terlentang tu rakyat lah. Gasak sampai terlentang. Maknanya bagi saya bahawa kerajaan begitu mudah, maknanya tak memikirkan nak mengatasi masalah defisit negara itu ialah dengan menerokai sumber-sumber baru ataupun meningkatkan pendapatan daripada sumber-sumber yang sedia ada. Tetapi sebaliknya hari ini saya lihat bahawa kerajaan bukan sekadar mengurangkan defisit, berusaha untuk mengurangkan defisit, sebenarnya kerajaan memindahkan defisit itu daripada defisit kerajaan negara kita ini kepada defisit rakyat. Bila subsidi dikurangkan, harga minyak, harga barang akan naik. Jadi bila harga minyak akan naik, bermakna bahawa perbelanjaan
rakyat akan melebihi daripada pendapatan. Bermakna bahawa kerajaan sebenarnya bukan sekadar mengurangkan defisit kerajaan, defisit negara kita ini, tetapi sebenarnya pindahkan defisit itu kepada rakyat. Sepatutnya bagi saya ialah kerajaan dalam nak mencari mengatasi masalah defisit ini ialah seharusnya mencari sumber baru ataupun pendapatan daripada sumber yang sedia ada. Saya melihat bahawa Itu ketua namanya putar alam itu bertua. dalam belanjawan ini ada 3 sektor yang kerajaan saya tak nampak dari sudut usaha untuk nak meningkatkan hasil ini dan nak memberikan satu lonjakan baru. Kerana ada 3 sektor yang memberikan penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Electrical dan elektronik, komoditi dan juga minyak. Ini 3 sektor ini. Tetapi saya tak nampak di manakah usaha kerajaan secara serius untuk nak melonjakkan 3 sektor ini. Saya mengambil contoh umpamanya sektor minyak. Kita ada 103 telaga minyak. Kita ada 103 telaga minyak yang marginal. Yang marginal. Maksud 103 marginal field, telaga minyak, telaga kecil yang boleh menghasilkan antara 400 ke 600 juta tong. 400 ke 600 juta barrel. Ini marginal field. Tetapi ini dah lama dikenal pasti. Tetapi sehingga hari ini saya tak lihat bahawa kerajaan khususnya daripada pihak Petronas menerokai marginal field ini. Sedangkan kita punya teknologi dan teknologi tertentu untuk nak menghasilkan marginal field yang boleh menambahkan pendapatan, meningkatkan pendapatan kepada negara kita. Jadi sebab itu saya lihat bahawa kalaulah kerajaan betul-betul bersungguh-sungguh dalam usaha ini untuk nak meningkatkan pendapatan negara melalui memberikan tumpuan kepada marginal field ini, saya katakan bahawa sudah tentu bahawa kita boleh mengecilkan defisit itu secara yang lebih baik kerana dengan menambahkan pendapatan kepada negara kita untuk berbelanja bagi kepentingan masyarakat dan rakyat tanpa menyusahkan rakyat, bukan ambil daripada subsidi yang telah diberi kepada rakyat. Begitu juga kalau kita lihat bahawa brownfield ini ialah telaga yang ditinggalkan, yang telah pun dicari gali oleh pihak Shell, Esso dan sebagainya, ditinggalkan. Sedangkan mengikut teknologi yang ada sekarang ini, brownfield ini boleh lagi memberikan sumber antara 20% ke 25% hasil minyak yang masih lagi tertinggal di dalam brownfield ini, telaga yang sudah dicari gali. Dan memang ada penemuan teknologi pada hari ini yang boleh mencari gali brownfield ini. Tetapi kerajaan nampaknya tidak melihat, khususnya pihak Petronas. Mungkin dia merasakan bahawa dia besar, tak perlu bergantung kepada marginal field, tak perlu bergantung kepada brownfield. Akhirnya marginal dan brownfield itu dibiarkan. Pokok senar. Ya. Saya tekun dengar ni. Macam mana kita pokok senar? Di mana orang yang pakar bahagian minyak di Malaysia ni? Sebab saya dimaklumkan mantan CEO Petronas sendiri yang tadi Pokok Senar mengatakan kita perlu majukan industri minyak. Antara orang yang berjaya melalui industri minyak kita ke satu tahap yang amat dibanggakan. Tapi saya dipahamkan beliau tidak menyumbang khidmat di Malaysia sekarang. Dikatakan hingga di Conoco di Amerika, saudara asal Amerikan. Mungkin Pokok Senar boleh minta Menteri jelaskan kenapa kepakaran begitu kita tak manfaatkan dengan potensi-potensi yang Pokok Senar katakan tadi. Ya, sebab kita tak jaga kita punya profesional kepakaran yang ada kepada kita, sehingga bekas CEO pergi ke Conoco Philip di luar negara, di Texas, dan ramai lagi saya dipahamkan bahawa tenaga-tenaga muda ini lebih banyak berkhidmat di luar negara melalui syarikat-syarikat international kerana mereka ditawarkan dengan bayaran yang begitu baik dan sebagainya, akhir meninggalkan negara kita. Jadi saya katakan bahawa ini merupakan perkara yang harus dilihat, yang saya katakan tadi bahawa soal marginal field dan brown field dan sebagainya. Jadi kita duk tinggal tokek minyak orang, buat apa? Minyak gamat, tak apalah, minyak gamat bagus kalau hasil. Jadi sebab itu saya minta bahawa ini pada kaedah untuk nak mengurangkan defisit kita. Yang ketiganya ialah kaedah untuk nak mengurangkan defisit kita ini ialah, pertama sekali saya nak mencadangkan supaya perbelanjaan ini diumumkan semalam daripada sejak ditubuhkan PLKN sampai hari ini hampir 5 bilion, hampir 5 bilion.
Tapi saya tak nampak, walaupun disebutlah oleh timbalan menteri hebatnya begitu begini begini, tapi saya tak nampak apa hasil kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Sedangkan saya daripada awal sekali waktu pembentangan akta untuk nak mewujud PLKN, saya katakan sepatutnya kita peruntukkan ataupun kaedah pembelajaran latihan itu boleh diserapkan di bangku sekolah lagi. Tetapi kita pergi nak buat 3 bulan, bermakna bahawa kita mengakui bahawa gagalnya sistem pendidikan yang ada di persekolahan kita. Jadi sebab itu bagi saya nak mencadangkan supaya PLKN ini ditutup. PLKN ini ditutup, 5 bilion yang telah kita belanjakan sepatutnya itu, kita jangan pula sampai berapa tahun akan datang 5 bilion lagi. 5 bilion itu kita buat politeknik untuk mengeluarkan lebih banyak lulusan diploma dalam bidang-bidang teknikal, di samping mereka itu diterapkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembentukan syakhsiah dan membentuk kepribadian mereka yang tinggi. Jadi ini saya katakan bahawa yang perlu dilihat oleh kerajaan. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cadangan itu cukup baik. Saya rasa ini dari segi jumlah yang 5 bilion ini perlu kita gunakan untuk menaik tarafkan guru-guru kita, kemahiran guru-guru kita, supaya keperluan untuk PLKN itu langsung tidak timbul. Dan dengan itu juga, dengan apa yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat dalam bajetnya, naikkan gaji ya kepada guru-guru sebanyak 500 setiap bulan ya, tidak lagi merupakan satu perkara yang tidak mustahil ya. Ini menunjukkan kebijaksanaan pengurusan, pentadbiran, cara guna apa kekayaan dan resources yang ada pada kita dengan cara yang lebih berkesan. Apa pandangan? Terima kasih, saya bersetuju sepenuhnya cadangan itu menjadikan sebahagian daripada ucapan saya. Setuju sangat. Dan saya nak tanya juga sumber hasil satu lagi ni, iaitu laporan kemasukan cincin 24 juta ni. Berapa cukai yang telah dibayar kepada pihak custom? Saya nak tahu juga, ini hasil negara ni. Takkan sebab jawapan menteri, Jabatan Perdana Menteri, dia kata tak ada unsur rasuah. Cincin tu masuk kemudian keluar. Kita takkan dia masuk keluar pakai tikar terbang Piramli. Tentu dia mesti masuk melalui pintu masuk custom. Dia bukan boleh masuk zam-zam ala Kazam. Jadi mestilah bila masuk melalui pintu airport dan sebagainya, mestilah melalui custom. Bila melalui custom tentulah kena cukai. Cincin dia cincin, dia mah ni, mah bukan mah ketui, mah yang sudah dihasilkan sebagai orang panggil barang hiasan. Tentulah bahawa kena cukai. Jadi saya nak tanyalah berapa hasil cukai ke arah untuk nak mengurangkan defisit kita ni. Ada 2 minit lagi, Wan. Ya. Jadi nak kurang defisit 2 minit lagi. 2 minit lagi ya. Baik. Ini yang saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Dan juga yang saya nak dapatkan penjelasan tentang bagaimana ekoran daripada Multi Role Combat Aircraft MRCA campaign, iaitu pedagang-pedagang kapal terbang ni banyak datang ke negara kita. Saya baru dimaklumkan untuk nak tawarkan penjualan dan pembelian kapal terbang perang untuk tentera kita ni. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan kita sudah pun senarai pendek syarikat mana kita nak tahu apa harga, berapa jumlah harga yang nak dibeli dan apa bentuk offset daripada pembelian tersebut. Kita tak mau nanti offsetnya macam mana kita beli Sukhoi. Offsetnya apa dia? Angkasawan. Syarikat yang jual Sukhoi kita tu, dalam offset saya pernah bacanya, tak ada pun program angkasawan. Dia tawar pada kita benda-benda teknologi, peminat teknologi. Tiba-tiba kita pergi minta, hege minta pihak angkasawan, bawa cucuk penyeram dimakan sana dan sebagainya. Jadi saya nak tahu lah bahawa apa offset yang dilihat untuk supaya ada transfer teknologi dan sebagainya. Ini yang juga saya mohon. Kemudiannya ialah saya juga minta penjelasan berkaitan dengan benih padi. Benih padi ini satu isu yang sangat besar. Saya pun heran macam mana pihak kerajaan gagal untuk menangani sehingga hari ini. Menteri Pertanian dia beri kat saya di luar. Bila saya duk tanya dia pun pergi ambil maklumat. Dia beritahu kat saya benih padi di negeri Kedah ni yang kekurangannya kawasan Mada, Simpang 4 Perlis, Kangak Perlis, Simpang 4 Kuak Jerlun. Luak Mada, Langkawi Kedah, Asun Kedah, Changlun Kedah. Seolah-olahnya macam kawasan Pokok Senar ni tak terlibat kawasan di sebelah Jerai, di sebelah Penang tak terlibat. Padahal saya hari-hari petani duk telefon saya bahawa apa masalah YB ni, benih tak ada ni, kami nak menanam lagu mana, nak tabuk lagu mana padi.
Bila lari daripada time dia, bermakna bahawa kita akan berhadapan dengan satu masalah yang sangat besar. Jadi isunya saya nak tanya di sini, kenapa kerajaan masih belum dapat menyelesaikan masalah ini, sedangkan kita dah beri kepada syarikat-syarikat tertentu ni, antaranya ialah Seri Merbuk. Seri Merbuk ni dulu ni saya pun heran macam mana Pak Cik Kiau, asalnya orang Cina ni, dengan cap sah, dia punya padi, dia beras dan sebagainya, tiba-tiba hari ni tukar jadi Seri Merbuk, dia jadi syarikat Bumi Putera, diberikan 25,000 tan. 25,000 tan. Sedangkan dia diberikan 25,000 tan, masih tak selesai masalah benih di Kedah. Jadi saya katakan bahawa jika kelewatan ini bermakna bahawa kita akan berhadapan dengan kekurangan beras di apatah lagi dalam keadaan banjir di Thailand. Jadi sebab itu saya minta penjelasan. Dan akhir sekali Datuk Yang di-Pertua, ekoran daripada penghapusan ataupun pemansuhan akta kediaman terhad hari itu, saya telah pun dimaklumkan bahawa ada 125 orang tahanan dibebaskan dan 200 waran tangkap dibatalkan. Memang kita berjuanglah bahawa ini tahanan tanpa bicara kita ni, tetapi mereka ini ditahan dulu kononnya atas alasan ada dokumen, ada kes, ada maklumat yang cukup daripada pihak polis. Jadi saya nak tanya, adakah mereka ini akan didakwa? Sebab ini bagi saya bahawa kita tak mau pula bila bebas akhirnya tak dakwa. Polis kata ada kes. Ini untuk menjaga keselamatan masyarakat, rakyat yang ada dalam negara kita. Adakah mereka ini akan didakwa kalau polis kata ada kes? Kalau kes tu tak ada, kes tak ada maklumat, maknanya lemahlah polis ni, kita tak boleh cari maklumat. Katanya hebat sangat polis ni. Jadi sebab itu saya minta bahawa pihak polis dalam melaksanakan tugas ini mestilah bebas daripada pengaruh politik. Sebab mengikut kenyataan yang dibuat oleh bekas ketua polis Baling, Tunku Muzaffar, dia menyatakan bahawa dalam kes peristiwa Mamali satu ketika dahulu adalah berpunca daripada pengaruh politik, maknanya polis lebih mengikut arahan daripada orang politik. Ini dalam buku terbaru dia berkaitan dengan sejarah Mamali. Jadi saya katakan bahawa ini masalah dalam negara kita. Bersih dulu, polis tak profesional, tak buat atas pendirian polis kerana persoalan pendirian politik. Jadi menyebabkan akhirnya orang politik cuci tangan, yang kena polis. Jadi saya minta bahawa ini isu yang menunjukkan bagaimana yang sebelum ini yang pernah saya sebut di sini sewaktu membahas akta kediaman terhad, apabila Perhimpunan Umat Melayu satu ketika dahulu akhirnya yang diberi cuti ialah Perdana Menteri dengan Ketua Pemuda MCA pada waktu itu, yang masuk dalam saya Bukit Gelugor, ya baik Ahmad. Sebagainya. Jadi saya harap bahawa persoalan ini harus diatasi untuk memastikan supaya imej negara kita ini dapat diberikan satu gambaran yang lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Saya rakamkan kekecewaan saya terhadap belanjawan ini yang gagal dibentangkan laporan audit kepada ahli-ahli parlimen. Terima kasih.